Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengekalkan nikmat iman dan nikmat Islam ke atas diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi nikmat kesihatan yang baik untuk kita datang ke masjid dengan niat untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mendetikkan ke dalam hati kita ini untuk terus beristiqamah, untuk datang beribadat dan beriktikaf di masjid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengisi kekosongan Al-Fadil sahabat saya Ustaz Azizi, beliau ada urusan dan ada seminar di luar bandar Kuala Lumpur ini, dan insya-Allah sedikit sebanyak pada malam ini memberi sedikit pengkongsian. Mudah-mudahan dengan pengkongsian itu kita rakamkan kembali kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang yang berakal ialah orang yang bersedia menerima nasihat serta meminta nasihat, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini genaplah ataupun kita akan menempuh Ramadan Al-Mubarak. Bermula pada malam ini 69 hari lagi untuk kita membuat persiapan untuk menghadapi atau buat persediaan fizikal dan mental untuk kita betul-betul sihat dan kita buat amal ibadat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ke kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini? Oleh itu kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau sebelum tahun-tahun ini kita tak dapat merasa nikmat malam Al-Qadar, oleh itu persediaan yang rapi bermula dari sekarang supaya kita tidak terkontang-kanting apabila masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Adapun di kalangan mereka yang berpuasa Isnin dan Khamis, bangun malam tahajud, mereka membuat persediaan awal sebagaimana para salafus salih apabila mereka nak bertemu dan membuat persiapan menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak, mereka akan membuat persediaan hampir 6 bulan sebelum masuknya satu Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak terlambat untuk buat persediaan, terutamanya persediaan kita memanjatkan doa. Mudah-mudahan Allah memberi kita nikmat kesihatan yang baik dan bernyawa. Mudah-mudahan kita dapat beribadat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini sedikit akan membaca sedikit dalam surah Al-Mu'minun, lebih kurang dalam 11 ayat, dan 11 ayat ini sangat-sangat berguna. Mudah-mudahan sebagai satu
ikatan ataupun panduan kita untuk memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 1 hingga 11, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Berjaya bukan setakat berjaya di dunia, tetapi berjaya sehingga akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok daripada ayat yang ke-11, Allah menyebut alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah sebut yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal buat selama-lamanya. Daripada ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menekankan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya. Allah nak sebut ni, nak bersungguh, nak mengatakan bahawasanya qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang beriman, maksudnya ialah ketika dulu dia ini tahu agama Islam, dia tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dia mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, dia belajar agama, dia patuhi ajaran agama, meninggalkan segala larangannya. Dekat dunia mereka ini, kehidupan mereka di dunia ini bertambah barakah. Sebagai contoh, apabila dia diberikan nikmat Islam, beri nikmat iman, dia patuhi segala larangan, patuhi segala arahan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, maka mereka ini akan mendapat kebahagiaan di dunia ini apabila mereka hidup bersama keluarga mereka dan saudara mereka dalam keadaan sakinah, ketenangan. Melihat anak-anak kita berjaya, kadang-kadang apabila seseorang itu Allah Subhanahu wa taala nak beri nikmat yang baik, ialah Allah beri nikmat dia kesihatan yang baik. Dalam nikmat kesihatan yang baik, dia dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka hidup ini bahkan tenangan dan bertambah barakah. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan anak didengar cakap, belajar agama, belajar akademik, dapat lulus cemerlang, dan berkat doa kedua ibu bapa menyebab anak kita itu mendapat kejayaan di dalam peperiksaan, dan sama ada kejayaan dan peperiksaan maupun akhlak dia sendiri di luar kawasan sekolah ataupun di dalam sekolah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kehidupan mereka. Bukan sahaja mereka ni diberi rezeki dekat dunia ini, bahkan rezeki yang mereka perolehi itu mereka agihkan kepada mereka yang memerlukan, mereka-mereka yang susah, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada sekolah-sekolah tahfiz. Untuk apa? Untuk mereka ini, mereka yakin mereka dapat kebahagiaan hidup di dunia. Dekat akhirat kelak mereka nak bahagia buat selama-lamanya apabila dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahul mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama ialah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Apabila sebelum untuk melakukan solat 5 waktu ataupun solat sunat ataupun bangun tahajud, dia membersihkan diri dia,
Kalau contoh dia sedang berjunub, maka dia memandi hadas besar dengan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cara yang khilaf dalam bab mandi junub, tetapi mengikut dalam hal memandi junub mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Kerana apa? Apabila kita sedang berjunub, kita nak bangun tahajud, bangun malam, maka kita berjunub mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apabila dia rasa mengikut sunnah, dia rasa macam satu kelengkapan. Bukan sahaja dia tu mengangkat hadas besar semata-mata untuk membersihkan dari kekotoran dan mengangkat hadas besar, tetapi mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berhadas besar. Adapun selepas itu dia mengambil wuduk dengan cermat, tidak ada pembaziran, sama ada dia mengambil wuduk di dalam rumah ataupun di masjid atau di surau atau di tempat kerja yang ada surau ataupun di shopping kompleks. Mereka akan fikirkan, orang beriman dia akan fikir apabila nak semayang bertemu dengan Allah SWT, sekiranya aku bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan aku mengambil wuduk dalam keadaan membazir, maka aku termasuk di kalangan orang-orang yang di kalangan saudara-saudara syaitan. Kerana apa? Melakukan pembaziran. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berlaku di mana-mana sahaja dalam pemerhatian saya, di mana-mana di shopping kompleks apabila mereka nak ambil wuduk, mereka dengan niat yang betul, niat yang sahih, niat untuk bertemu dan solat sebagai satu kewajipan kepada mereka, tetapi mereka kena ada satu sikap untuk berjimat cermat, kerana sifat berjimat cermat itu akan termasuk di kalangan orang yang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak hasil mendapat khusyuk dalam sembahyang, hasilnya adalah niat yang betul daripada bermulanya dia nak mengambil air wuduk atau mengangkat hadas kecil. Maka disitulah akan terbitnya pucuk pangkalnya akan kita apabila melakukan atau mendirikan solat 5 waktu, kita akan mendapat ketenangan bermula berdiri lurus, takbir sehinggalah kita memberi salam. Dan setiap orang beriman apabila dia dah berdiri lurus, dia takbir Allahu Akbar, dia akan jimat cermat, dia akan sebut dan dengan jelas, bukan sehingga mengganggu kau, tapi sekadar telinga dia dengar. Kalau kita kuat imam Allahu Akbar, kita pula ikut sesama imam Allahu Akbar sehingga mengganggu jemaah yang lain, tak boleh juga. Sebagai contoh, apabila kita dah tahu dalam bab solat kita nak mencapaikan kekhusyukan di dalam solat, maka kita kena sering ingat bahawasanya apabila aku nak mengambil wuduk dan masuk je masjid, pastikan handset kita dalam keadaan silent. Kerana apa? Orang mukmin dia akan jimat cermat dari sudut bukan sahaja dalam bab hadas besar, hadas kecil, tetapi dalam bab mengganggu jemaah yang lain dalam solat. Penting tuan-tuan, banyak berlaku pada hari ini. Kalau boleh off ataupun silent, Datuk terbalikkan, letakkan yang muka ini ke bawah, supaya kadang-kadang kita dah silent, tiba-tiba ada orang calling, kadang-kadang ada gambar. Ini kita kena cermat. Supaya apa? Sebagai contoh, kita elok je kita rukuk ataupun sujud, tengok Mamat mana pula call ni, tengok Ahmad bin Abu, aduh ini pasal hutang lah ni ya. Tak ada contoh. Jadi kita kena cermat. Dan orang beriman itu dia nak berjaya, dia nak cermat dari sudut dan solat dia, nak mencapai kekhusyukan dalam sembahyang, maka dia kena jaga benda-benda macam ni. Itu handset. Dalam pakaian, sebagai contoh, pakaian kemas, pakai kopiah, serban, jubah dan sebagainya. Tetapi kalau kita baru balik bekerja tak mandi, menyebabkan mengganggu orang sebelah ni mencapai kekhusyukan dalam sembahyang, atau menyebabkan bau tu bau masam sehingga bau tengit, ataupun ketiak dia tak pakai deodoran, tengit, dia kuat makan bawang, maka tengit bau dia sehingga mengganggu jemaah sebelah dia, maka dia termasuk di kalangan orang yang mengganggu jemaah yang lain untuk mendapat khusyuk di dalam solat. Maksudnya, kalau diri kita nak mencapaikan khusyuk dalam sembahyang,
kita kena jaga diri kita. Mana kalau boleh pakai minyak wangi sekadar kita bahu. Ada setengah di kalangan mereka pakai minyak wangi sampai celek-celek sehingga kan orang sebelah tak boleh nak baca Al-Fatihah. Hidung dia tu tengik sangat. Minyak wangi tu kuat sangat sehingga mengganggu untuk dia sembahyang dalam khusyuk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang mukmin dia cukup jaga dari sudut benda-benda macam ni. Bukan dia sahaja nak mendapat khusyuk untuk diri dia sendiri, dan dia pun juga nak orang lain khusyuk. Maknanya dia tidak membuat satu benda sehingga kan orang lain tak capai khusyuk dikeranakan dia. Sebagai contoh, makan sambal petai. Kalau kita teringat kita makan sambal petai waktu tengah hari, lupa nak gosok gigi, maka kita ni tak sempat nak balik ke rumah, maka kita singgah ke kedai. Kita singgah ke kedai beli gula hex. Gula hex supaya cover mulut busuk kita itu, ataupun bau petai sebagai contoh, sendawa. Sehingga bau atau bau durian ke bau petai menyebabkan jemaah sebelah ni, aku ni dah lama tak makan petai ni. Durian dah lama, setahun tak makan durian, rasa nak makan durian belah depan. Dia sebab apa? Bila kita tak cermat-cermat, syaitan akan hasut kita untuk kita tidak khusyuk dalam sembahyang. Contohnya pasang lagu rintun yang lagu kegemaran kita. Ini lagu kegemaran aku tahun 20-an dulu ni. Teringat mengimbau. Bila mengimbau, syaitan akan mula menghasut dan cuba kita menghalang kita mencapai dalam khusyuk dalam solat. Maknanya orang mukmin ini, dia ni dalam buat satu benda tu dia cermat. Kerana apa? Untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala mengkategorikan khusyuk dalam solat itu sebagai tingkat yang paling tinggi sekali dari tingkat-tingkat kejayaan. Maksudnya dalam kehidupan ini, dalam apa-apa sahaja, kekhusyukan di dalam sembahyang itu adalah tingkatan yang paling tinggi sekali. Untuk apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, perkara keji dan mungkar. Maksudnya apabila seseorang itu mencapaikan khusyuk di dalam solat, maka apabila berlakunya perkara-perkara mungkar cuba menarik dia untuk melakukan, maka dia telah cepat-cepat dia akan menangkis bentuk-bentuk kemungkaran, kekejian. Sebagai contoh, kita terlihat aurat perempuan, sedangkan perempuan itu menutup aurat tetapi berpakaian ketat. Maka oleh itu orang mukmin bila dia lihat kemungkaran dan keji ini, bila dia tengok, dia cepat-cepat alih pandangan. Bila dia cepat-cepat alih pandangan itu, itulah salah satu ciri solat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun di dalam solat dia mencapai khusyuk. Kerana solat itu mampu mencegah perkara keji dan mungkar. Maknanya kalau kita ni dalam kehidupan kita ini, kita mampu untuk mengelak daripada perkara yang haram yang dilihat, maka kita boleh, dengan kerana apa? Di dalam solat kita capai kekhusyukan di dalam solat. Maknanya nak capaikan khusyuk dalam solat ni bukan susah, tetapi kena usaha. Kena usaha belajar agama. Dan insya-Allah Sabtu ini kita akan meneruskan pengajian tasawuf, dan ada kaitan sebenarnya, tapi mungkin ni secara sepintas lalulah. Jadi solat itu mampu mencegah perkara keji dan mungkar. Inilah adalah sebagai suatu peringatan kepada orang yang tidak khusyuk dan lalai dalam solatnya, bahawa mereka berada paling sekali dari tingkatan kemenangan dan kejayaan ini al-falah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya solat itu adalah ketenangan hati, kerendahan diri dan permohonan jiwa, dan kamu mengangkat kedua belah tanganmu dan berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Barang siapa yang tiada melakukan serupa itu, maka solatnya tidak sempurna, kurang syarat-syaratnya. Nabi Muhammad SAW sebut tadi, sesungguhnya solat itu adalah ketenangan hati. Maksudnya apabila kita sembahyang je, Allahu Akbar, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita, raja segala raja yang akan melihat segala gerak-geri kita. Gerak-geri confirm lah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat hati kita, ketenangan kita di dalam solat. Dalam sudut kita bacaan tu cermat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada setengah tu baca, ada setengah masjid saya ada terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Salah tu, dia baca Nur Rahim. Mana dia kena cermat. Dari sudut dia bermula, dia beri lurus, Allahu Akbar, maka hati dia bulat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita menghadap kiblat di Kaabah, tetapi kita ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat itu adalah ketenangan hati, kerendahan diri. Betul lah, apabila kita solat ini, kita ni merendahkan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja, berada di depan kita. Kita sujud di hadapan Allah, kita rukuk di hadapan Allah, kita zikir, kita menyebut bacaan dalam solat pun, hadapan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang menilai, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai kita. Dan permohonan jiwa, dan kamu mengangkat kedua belah tanganmu dan berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Barang siapa tidak melakukan serupa itu, maka solatnya tidak sempurna. Maknanya kalau seseorang itu dia tidak ada dalam sembahyang dia itu ketenangan hati, ketenangan hati, kerendahan diri, bukan nak menunjuk-junjuk, dan permohonan jiwa, berserahkan jiwa kepada Allah SWT. Kalau tidak ada ciri-ciri itu, maka solat dia tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Dekat akhirat kelak, bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, soalan pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Sebab itulah dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin, maka neraka wilah bagi orang-orang yang solat. Orang yang mana? Alladzina hum fi an salat. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, yang mana dalam solat mereka lalai. Kadang-kadang kita dah mencapai khusyuk, tiba-tiba saya sebut macam tadi, ada gangguan-gangguan, gangguan bau busuk, gangguan handset, yang mereka ini lalai dalam solat. Walladzina hum yura'un, yang mana mereka ini solat menunjuk-nunjukkan dia ni kuat amal ibadat. Sebagai contoh, sekarang ni kita ada zaman teknologi yang canggih, ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Ada saya perhati di dalam Facebook, ada di kalangan mereka ini mengejut sahabat-sahabat dia, nak beritahu kepada kawan-kawan dia yang tidur ni, kawan-kawan sila bangun tahajud, kita qiyamul lail bersama-sama. Betul tak? Agak-agak dia nak ajak kawan dia bangun tahajud, tetapi dekat Facebook je, sedangkan kita tidur. Macam mana tu? Saya sedar pukul 5.30 kita nak siap-siap mandi untuk pergi masjid untuk solat subuh. Lepas after subuh baca Quran, kita tengok Facebook,
oh mamat ni ada hantar pukul 4 pagi suruh bangun tahajud. Tetapi kalau sekiranya hati dia benar-benar ikhlas nak mengajak kita supaya bangun tahajud, berqiyamul lail, dia akan call kita. Ahmad, bangunlah pukul 4 pagi je, hang suruh kejut aku pukul 4 pagi untuk tahajud. Tak apa. Maknanya bagi dia calling terus. Ingat kawan aku ni, dia suruh ingatkan suruh bangun tahajud, aku telefon. Bukan bagi tahu kat Facebook. Ini yang saya takut. Takut apa? Kita bangun tu bagi tahu supaya orang tahu kita ni bangun malam. Sebab syaitan ni ambil peluang untuk kita ni riak dalam beramal ibadat. Sebab itulah kalau kita bersedekah, tangan kiri ni jangan bagi tengok. Dalam solat pun begitu juga. Supaya apa? Supaya kita tidak menunjuk-nunjuk yang kita ni solat. Terutamanya bangun tahajud ni memang susah. Qiyamul lail pun susah nak untuk bangun. Tapi saya harap ada di kalangan kita ini supaya tidak menggembur-gemburkan, supaya mengajak orang lain bangun qiyamul lail di Facebook. Kalau nak ajak, calling terus. Calling, message dan sebagainya. Supaya mengelakkan gangguan-gangguan syaitan. Kerana apa? Kita bangun tahajud, lepas tu kita riak nak menunjuk kita ni bangun tahajud. Ini kena hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, barang siapa yang solat padahal solatnya itu tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu tidak akan bertambah sesuatu dari Allah melainkan jauh daripadanya. Maksudnya ni berat ni, Nabi beri penegasan kepada kita. Mana-mana barang siapa yang solat yang tak mampu diri dia itu mencegah melakukan perkeji dan mungkar, melihat perkara-perkara yang mungkar, berkata perkara-perkara yang mungkar, maka solat itu akan solat itu menjadi sia-sia dan bertambah jauhnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tadi neraka wil bagi mereka yang solat dalam keadaan lalai. Lepas tu solat dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Dan bila dia solat tak mampu untuk mencegah diri dia ni daripada perkara mungkar. Memanglah tidak dapat lari daripada kehidupan kita ini. Kita digoda oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Tetapi kita ni dibekalkan nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita ingat itu, kita akan dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Nabi beri pengasan supaya kita ni dalam solat ni, dan solat ni bukan main-main. Nak solat ni bukan perkara yang datang main-main. Solat, kerja, main bola, main baseball, main golf. Bab solat, concentrate pada solat itu sendiri. Kerana apa? Kita ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang khusyuk dalam solat merasa gemetar ketika berdiri menghadap Allah. Hati mereka tenang dan khusyuk hingga menjalar ke seluruh tubuh badan. Wajah dan gerak geri mereka, jiwa mereka diselubungi dengan kebesaran Allah. Segala ingatan lain hilang dari fikiran mereka. Maksudnya orang-orang yang khusyuk dalam solat ini, mereka ini akan merasa gemetar. Mereka akan rasa takut tidak khusyuk di dalam solat. Maksudnya bila kita baca Al-Fatihah tu kena cermat. Supaya apa? Bacaan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan solat kita tu menjadi sah. Kadang-kadang tu ada baca Bismillahirrahmanirrahim, tak tartil, menyebabkan tak mengikut kaedah tajwid yang sebenar. Selalunya berlaku pada bulan Ramadan. Imam tarawih nak cepat, Alhamdulillahirabbil alamin, ada bacaan dia berdengung kat belakang tu. Dia nak tiru syekh-syekh sehingga kan dia melanggar tajwid. Ini salah. Mereka tidak teringat kepada lain daripada Allah.
Dari Allah seluruh perasaan mereka tertumpu kepadanya dan berbicara dengannya. Apabila berdepan dengan Allah yang Maha Suci, maka lenyaplah segala ada yang dikeliling mereka, dan sesuatu yang lain ada dalam hati mereka. Hati mereka bersih dari segala kekotoran. Mereka tidak menyimpan dalam hati mereka sedikit pun dari kekotoran ini bersama dengan kebesaran Allah. Maksudnya, apabila dia sembahyang, hati dia itu, sebutan dia itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akal fikiran dia tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati dia itu, orang kata, sepenuh hati untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mahupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beri laluan azan. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia solat, apabila seseorang itu solat kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala,
menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, hari Sabtu minggu lepas kita di Selangor atau di secara umum di Malaysia berlakunya gerhana bulan. Di Selangor pun Majlis Agama minta untuk buat solat gerhana bulan di wilayah persekutuan pun sama. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku sama ada banjir dan yang terbaru gerhana bulan, ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu kata nak jadi, maka jadilah, kun fayakun. Maka kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sunat muakkad apabila berlaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja kita melihat fenomena itu, tetapi kita memikirkan inilah aku ni maha kerdil, aku ni kerdil, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Berlakunya gerhana bulan, dan sebelum ini pun gerhana bulan, maknanya kita ni sudah menuju ke akhir zaman, nak kiamat dah. Jadi bila kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajar kita buat solat sunat gerhana bulan. Kerana apa? Kita ni solat itu menjadi sunat muakkad mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW kerana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dia nak jadikan hak dia. Maka Nabi ajar kita untuk melakukan solat sunat gerhana bulan. Beruntunglah mereka apabila berlakunya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka terus ingat Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan, walaupun itu bukan solat wajib. Tuan-tuan, masa pergi mengerjakan ibadah haji tahun 2013, selepas solat asar terus balik dalam bilik tu ada televisyen, dan saya terdengar di tingkap tu bunyi macam orang berceramah, ada macam tazkirah lepas asar. Pelik pula, kenapa ada bunyi macam orang tazkirah daripada Masjidil Haram tu? Masjidil Haram ke hotel saya lebih kurang 500 meter je. Bila terdengar, sekali buka TV, rupa-rupanya ya Allah, pada hari berkenaan merupakan berlakunya gerhana matahari. Masa tu kami tidak diberitahu akan berlakunya fenomena ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Maka orang dah habis solat sunat gerhana dah, tengah khutbah kata ya Allah, rasa menyesal pun ada, tapi ialah kita terimalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di tanah haram ni rasa ya Allah, ruginya tak dapat solat gerhana di tanah haram. Kerana apa? Solat itu akan menjadi saksi kepada kita. Dulu kau hang kat dunia, hang solat sunat gerhana di Masjidil Haram, hang solat gerhana di masjid mana-mana, sebagai bukti bila Allah SWT tunjukkan kebesaran dia, kita ni selaku hamba orang mukmin diingat, dia solat kerana kebesaran Allah SWT, maka benda itu, solat itu yang akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Tak rugi tuan-tuan. Beruntunglah kalau kita ada berlakunya kebesaran Allah SWT, gerhana bulan dan sebagainya, kita solat sunat kerana kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya akan sambunglah bacaan tafsir surah Al-Mu'minun pada kuliah akan datang insya-Allah. Dan hari Sabtu ni insya-Allah lah ajaklah ramai-ramai, dan ada kaitan jugalah pengajian saya pada hari Sabtu ini berkaitan dengan solat, dan ada sedikit sebanyak kait mengait dengan ayat Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, segala itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kekurangan dan kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.